Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Ustaz Juan dalam subjek Akhlak tahun 4. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tajuk Berjimat Cermat, pelajaran yang ke-8. Muka surat 79 hingga 81. Okey, murid-murid boleh tengok buka buku. Okey, mari kita lihat terlebih dahulu pengertian berjimat cermat. Apa itu pengertian berjimat cermat? Berjimat cermat ialah berhati-hati dalam membelanjakan dan menguruskan harta benda tanpa pembaziran. Apa maksudnya di sini? Kita membelanjakan duit kita, membelanjakan harta kita tanpa mengikut hawa nafsu. Okey, semua kita mau. Nah, itu yang akan menyebabkan pembaziran. Kita berhati-hati dan memilih mana yang perlu sahaja. Kalau tidak perlu, tidak perlu. Kalau tidak perlu, jangan belilah. Okey, kita lihat seterusnya dalil berjimat cermat dalam surah Al-Isra ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. Apa maksudnya? Dan janganlah kamu jadikan tangan kamu terbelenggu lehermu, dan janganlah pula kamu menghalaukannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggallah kamu dengan keadaan yang tercela serta menyesal. Surah Al-Isra ayat 29. Okey, ini adalah dalil yang mana kita perlu berjimat cermat. Kenapa perlunya ada dalil ni? Supaya manusia ini ada panduannya. Bila kita membeli ke, kita mengeluarkan harta kita, tidak terlalu boros dan tidak membazir. Okey, mari kita lihat ciri-ciri orang yang berjimat cermat. Yang pertama, orang yang berjimat cermat ni dia berbelanja mengikut kadar yang mencukupi. Macam yang Ustaz cakap tadi, kita berbelanja ikut kadar yang mencukupi, bukan ikut kemahuan kita. Kemahuan dengan keperluan berbeza ya. Keperluan ni apa yang diperlukan saja, seperti makanan, tempat tinggal. Itu keperluan. Kalau kehendak ni jenis makanan, contoh jenis makanan, kita mau makan ayam kicap, ayam kari, ayam kurma, itu semua kita mau makan kan. Okey, mari kita lihat yang kedua, berbelanja tidak mengikut perasaan. Okey, ciri-ciri orang yang ada dalam diri dia ni, orang yang berjimat cermat, dia tidak akan ikut perasaan dia. Dia nampak sesuatu yang berharga di depan matanya, dia tidak akan cepat terpengaruh. Okey, yang ketiga, berbelanja ikut keperluan. Ini pun Ustaz sudah cakap tadi. Kita berbelanja ikut keperluan kita dan ikut ke kadar kemampuan kita. Kadang kita ni bila berbelanja, kita tak ingat. Sebab masa tu banyak duit, jadi kita tak ingat. Bila habis duit baru kita ingat, ya Allah, aku ni membazir. Itulah sebab apa? Kita perlu berbelanja ikut keperluan, jangan ikut hawa nafsu. Okey, mari kita lihat pula kelebihan orang yang berjimat cermat. Tadi ciri-ciri. Ciri-ciri ni apa yang ada dalam diri dia, orang yang berjimat cermat. Kali ini kita lihat kebaikan. Kelebihan ni adalah kebaikan orang yang berjimat cermat. Apa yang dia akan dapat? Mari kita lihat. Yang pertama, dapat menjamin kebahagiaan di masa hadapan. Kita berjimat cermat di masa sekarang, insya-Allah di masa akan datang kita akan memperolehi kebahagiaan. Okey. Yang kedua, dapat mengikis sikap boros dalam berbelanja. Kita dapat menghakis perasaan kita ni, sikap boros kita ni, mau beli itu ini dalam berbelanja. Dan yang ketiga, dapat membentuk sikap berdisiplin dalam menguruskan harta benda. Okey. Dengan kita berjimat cermat ni, kita akan berdisiplin. Okey, kita tahu sudah mana yang menjadi keperluan, mana menjadi kehendak. Kehendak ni kita mau beli pun boleh, kita tidak mau beli pun boleh. Dia tidak akan mengganggu kita punya peribadi diri sendiri. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat
tadi kelebihan, sekarang ni keburukan orang yang bersikap boros. Okey, boros ni lawan bagi berjimat cermat. Berjimat cermat ni dia berhati-hati dalam membelanja. Orang yang boros ni orang yang tidak berhati-hati. Orang yang suka berbelanja, habiskan duit mak bapak. Okey, kita lihat yang pertama, mendatangkan keresahan dan kesempitan dalam hidup. Hidupnya tidak akan tenang, sentiasa risau, resah, rasa tak cukup saja. Sebenarnya bukan tak cukup, kita terlalu boros. Okey, yang kedua, kerugian di masa hadapan. Okey, bila kita sudah banyak, contohnya bulan ni ada gaji kan, untuk mak bapak kamu lah, ada gaji, awal bulan ni juga dikasih habis. Jadi di masa akan datang mau beli makanan itu ini, beras tidak ada. Sebab apa? Sebab sikap boros yang ada dalam diri kita. Itulah keburukannya. Dan yang ketiga, menimbulkan penyesalan kemudian hari. Macam Ustaz cakap tadilah, kita ni bila sudah banyak duit, banyak harta, kita tak ingat sudah tu. Itu kita mau beli, ini kita mau beli, kemudian habis sudah harta, tiada duit sudah, barulah kita menyesal, baru mengingat dunia. Sebelum ni tak. Okey, seterusnya, apa pengajaran yang kita dapat daripada berjimat cermat ni? Yang pertama, amalan berjimat cermat dapat mengelakkan pembaziran. Bila kita berjimat cermat, tidak akan adalah pembaziran. Kadang-kadang kita beli contoh makanan lah. Makanan ni dia cepat, kadang-kadang cepat basi kan. Kita mau beli kuih lenggang, kuih kari pap, semua kita beli. Ini pada bulan Ramadan lah, terutamanya pada bulan Ramadan. Cuma tahun ni tidak ada pula bazar Ramadan. Kita ambil pada tahun-tahun yang sudah, bagaimana bila kita berbelanja pada bulan Ramadan mesti berlebihan. Last tidak termakan semuanya. Itulah kita berjimat cermat supaya dapat mengelakkan pembaziran. Dan yang kedua, berjimat cermat membawa berkat. Orang yang berjimat ni insya-Allah akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, boros boleh menghancurkan kekayaan. Sebab apa? Boros ni kan kita mengeluarkan duit. Ejaan dia salah, menghancurkan. Nanti. Okey, itu menghancurkan kekayaan. Boros ni kan kita banyak mengeluarkan duit. Bila banyak keluarkan duit, jadi habislah harta. Yang keempat, boros membawa penyesalan. Bila kita banyak berbelanja, kita tidak ingat dunia, akhir sekali kita akan menyesal. Menyesal tidak berlagu lah. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham apa yang disampaikan, dan janganlah ada sifat boros di dalam diri. Belajarlah untuk berdisiplin membelanjakan wang ringgit, harta benda. Jadi itu sahaja daripada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat dijadikan satu panduan untuk kita agar sentiasa berjimat cermat, mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan ibu bapa kita semua. Okey? Bukan saja ibu bapa, adik-beradik, kawan-kawan, kalau ada nampak unsur-unsur boros tu, ingatkan mereka. Okey, itu sahaja daripada Ustaz. Mohon maaf sekiranya terdapat kekasaran dalam penyampaian Ustaz. Ustaz minta maaf. Itu sahaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.